Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni insya-Allah kita lihat dalam bab kunut. Bila sebut tentang kunut dalam sembahyang ni, dia ada rukun, dia ada sunat ab'ad dan juga sunat hayat. Bila sebut tentang rukun, dia adalah satu perkara asas, yang perkara yang paling kuat di dalam solat lah. Bila sebut sunat ab'ad, dia antara perkara yang paling kuat di antara sunat-sunat, sebab dia hampir kepada rukun. Dan sunat ab'ad ini, kalau kita tak buat pun hukumnya sah dan ditampung dengan sujud sahwi. Kita memberi satu permisalan lah. Bila sebut tentang rukun sesuatu binaan tersebut, bila sebut tentang rukun, iaitu dinding dia, atap dia, tiang dia, itu semua adalah rukun. Bila sebut sunat ab'ad yang hampir kepada rukun, iaitu pintu ataupun tingkap, itu semua adalah ab'ad, satu benda yang perlu dan mestilah, pintu dan juga tingkap. Dan ada di sana dipanggil sebagai sunat biasa. Sunat biasa ini dipanggil sebagai muhassinat, yang mencantikkan lagi sesebuah binaan, sesebuah rumah, mencantikkan lagi ibadat kita. Kalau rumah kita cat bagi elok, kita bagi corak yang elok, itulah dipanggil sebagai sunat hayat. Okey, perkara pertama kita nak bincangkan, iaitu sunat ab'ad ini, salah satu daripadanya adalah kunut. Datang hadis yang begitu banyak mengenai dengan kunut ini, cuma ulama berbeza-beza pandangan mengenai pelbagai riwayat yang datang mengenai kunut. Disunatkan, ada yang menyatakan di kalangan ulama, disunatkan setiap 5 waktu ni sembahyang kena baca kunut. Di kalangan mereka, di kalangan ulama, ada yang menyatakan disunatkan subuh sahaja. Kemudian ulama berbeza pendapat lagi, bukan sekadar kunut ini pada subuh saja ataupun pada solat-solat yang lain, mengenai dengan perlu dikuatkan suara, dijaharkan ataupun diperlahankan suara. Itu juga ulama berbeza pendapat. Kemudian ulama juga berbeza pendapat mengenai kunut ini adalah selepas daripada rukuk ataupun sebelum daripada rukuk. Itu pun di kalangan mazhab mereka berbeza pendapat. Pendapat yang mu'tamad di sisi ulama Syafi'i adalah disunatkan kunut ini hanya pada solat subuh, dan juga witir pada malam yang ke-16 sehinggalah akhir pada bulan puasa. Itu saja. Dua itu saja yang disunatkan kunut. Sekiranya seseorang buat selain daripada dua perkara ni, kunut buat selain daripada subuh, selain daripada bulan puasa pada malam ke-16 sehingga ke akhir, hukumnya adalah makruh. Makruh, dan disunatkan sujud sahwi siapa yang melakukan kunut selain daripada dua tempat ini. Okey. Asal ataupun sebab kunut ini hadis daripada Anas radhiyallahu taala anhu mengenai kisah Bi'ru Ma'unah. Kisah Bi'ru Ma'unah ni kisah yang masyhur, iaitu Nabi SAW sangat marah kepada beberapa kabilah. Nabi doakan buat kunut, dipanggil kunut nazilah. Kunut nazilah ini Nabi buat selama sebulan. Nabi mendoakan kehancuran untuk kepada orang yang membunuh al-qurra. Qurra ini orang-orang yang hebat dalam bidang Quran. Mereka mengajar Quran, kemudian mereka minta kepada orang-orang kafir ini, yang mereka minta kepada Nabi
supaya dihantar beberapa orang untuk mengajar mereka Al-Quran. Bila mana Nabi hantar 70 orang untuk mengajar Quran, mereka buat khianat, mereka bunuh 70 orang yang mana ahli Quran ini, maka Nabi sangat marah. Maka Nabi mendoakan selama sebulan 5 waktu. Nabi doa kehancuran untuk mereka, iaitu kepada qabilah ahlu Ri'il, ahlu Zakwan, Qarrah, Asiyah. Ini semua nama-nama qabilah yang Nabi doakan kehancuran mereka, kerana mereka minta kepada Nabi supaya dihantar kepada mereka orang yang boleh mengajar Quran untuk mereka. Bila Nabi hantar 70 orang, tiba di satu tempat dinamakan sebagai Bi'ru Ma'unah. Kemudian mereka buat khianat kepada ahli Al-Quran tersebut, 70 orang. Maka mereka telah bunuh keseluruhan mereka. Maka perkara tersebut Nabi berasa teramat marah dan geram. Maka Nabi doa laknat, doa kehancuran dalam solat 5 waktu selama sebulan. Itu dipanggil sebagai kunut nazilah. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW kunut selama sebulan. Nabi doa kehancuran untuk mereka, kemudian Nabi tinggalkan. Nabi tak baca kunut dah. Sebulan je. Kemudian Anas bin Malik kata, ada pun kunut pada subuh, solat subuh, falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Nabi sentiasa buat kunut sembahyang subuh sehinggalah Nabi wafat. Riwayat daripada Hasan bin Ali, cucu Nabi alaihi wassalatu wassalam, dia kata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula al-kalimat fi qunutil witr, faqala qul Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, sampailah habis. Hasan bin Ali, cucu Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada aku beberapa kalimat pada bacaan kunut witir. Kunut witir iaitu Allahumma hdini fi man hadait sampailah ke akhir. Kunut ni yang kita guna pakai pada sembahyang subuh dan juga sembahyang witir. Mengikut riwayat daripada Hasan bin Ali, iaitu cucu kepada Nabi SAW. Mereka mengambil dalil daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar membaca kunut pada sembahyang subuh di hadapan sahabat-sahabat dan juga selain daripada sahabat. Wa bi'amali Sayyidina Ali, dan juga dengan amalan Sayyidina Ali alaihi salatu wassalam, iaitu Sayyidina Umar berdoa kunut kehancuran untuk musuh-musuh Islam. Kemudian di kalangan ulama ada yang menyatakan tidak disunatkan kunut pada sembahyang subuh, berdasarkan kerana Nabi SAW selalu berdoa pada kunut adalah untuk menghancurkan satu qabilah di kalangan orang-orang Quraisy. Di kalangan mereka Abu Sufyan, Nabi doa kehancuran untuk mereka. Kemudian ayat Quran turun, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada bagi kamu wahai Muhammad sesuatu, iaitu urusan semua ini adalah milik Allah Ta'ala, hanya kamu berdakwah saja kepada manusia. Okey. Kemudian bila sebut tentang kunut, dia ada dua gabungan yang utama. Perkara pertama iaitu doa, doa, dan perkara yang kedua adalah dipanggil pujian. Doa ini yang afdal adalah riwayat daripada Hasan bin Ali yang kita sebutkan tadi, yang mana Nabi ajar kepada dia, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, sampailah ke akhir. Allahumma hdini fi man hadait, ha tu dipendekkan, jangan panjang. Allahumma hdini fi man hadait. Okey. Kemudian dikatakan kami tidak mengetahui daripada Nabi mengenai bacaan kunut ini sesuatu yang lebih baik daripada bacaan ini, iaitu Allahumma hdini fi man hadait sehingga ke akhir. Kunut Sayyidina Umar sedikit berlainan, iaitu Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruk sehingga ke akhir. Doa Sayyidina Umar ini adalah level nombor 2, iaitu afdal juga, tapi yang afdalnya adalah kunut daripada Hasan bin Ali yang kita baca.
Kemudian yang kedua barulah kunut daripada Sayyidina Umar. Dua-dua kunut ini ulama kata yang kalau nak terbaik, gabungkan dua-dua kunut ini. Adakah disunatkan menyapu muka pada doa kunut? Doa kunut ulama berbeza pendapat. Pendapat yang kuatnya adalah tidak menyapu muka. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'awta fad'u bi butuni kaffaik wa la tad'u bi dhuhurihima fa idza faraghta famsah bihima wajhak." Ini hadis mengenai dengan satu pandangan di kalangan ulama, selepas baca doa kunut disunatkan sapu muka. Sebab Nabi kata, apabila kamu berdoa, kamu sapu dengan tapak tangan kamu ke muka kamu. Jangan kamu sapu zahir daripada tapak tangan, zahir yang bahagian belakang lah, bahagian yang depan ni. Nabi kata sapu dengan apa? Sapu dengan tapak tangan, sapu ke muka. Apabila kamu selesai, sapulah dengan kedua tapak tangan kamu muka kamu. Riwayat daripada Abu Daud. Di kalangan ulama menyatakan sapu muka ni untuk luar solat, doa luar daripada solat. Adapun mereka yang berada dalam solat ini adalah tidak perlu menyapu muka selepas daripada doa. Di kalangan ulama menyatakan ada 3 tempat yang ma'ruf, yang biasa sapu muka, iaitu dalam peperangan Badar. Nabi dalam peperangan Badar, Nabi doa angkat tangan. Dalam peperangan Khandaq, Nabi doa, Nabi angkat tangan. Tempat yang ketiga, satu riwayat kata dia perawi itu dia lupa satu tempat lagi. Semua ada 3 tempat. Sebahagian ulama menyatakan tidak disunatkan menyapu muka dengan dua tapak tangan ini selepas daripada doa. Dan itulah pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i kita. Okey, kemudian mengenai dengan mengangkat tangan, nanti kita akan bincang. Ada satu riwayat dalam kitab Majmu'. Dia kata Nabi SAW tidak mengangkat tangan ketika berdoa melainkan 3 tempat. Iaitu pada solat istisqa, dan pada al-istinsar. Istinsar ni maksudnya kita minta pertolongan kepada Allah dalam situasi yang susah seperti peperangan. Nabi doa, Nabi angkat tangan. Dan wa ashiyah Arafah, dan juga pada petang hari Arafah, itu juga Nabi mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi solat istisqa ni ketika Nabi berkhutbah, menjadi khatib, Nabi angkat tangan membaca doa. Adapun khutbah Jumaat tak disunatkan angkat tangan bagi khatib, bukan bagi audien yang dengar tu, bukan bagi makmum. Melainkan khatib disunatkan angkat tangan. Khatib ni yang membaca khutbah disunatkan angkat tangan pada istisqa, sebab Nabi angkat tangan. Selain daripada tu, khutbah hari raya ke khutbah Jumaat ke, Nabi tak angkat tangan ketika mana Nabi membaca khutbah. Tapi yang makmum semua angkat tangan lah, dan mengaminkan doa imam. Okey, mengangkat tangan, menyapu muka adalah tidak disunatkan dalam mazhab Syafi'i kita. Kemudian mengangkat tangan, adakah disunatkan ataupun tidak? Dalam mazhab Syafi'i kita disunatkan angkat tangan. Sebab sebahagian ulama menyatakan tak disunatkan angkat tangan. Sebab dalam doa yang angkat tangan ni doa luar pada solat. Doa dalam solat tak angkat tangan. Kita doa dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tak angkat tangan. Kita doa ketika sujud, kita minta doa ketika sujud, kita tak angkat tangan. Doa selepas tahiyat akhir, kita tak angkat tangan. Semua doa-doa ni kita tak angkat tangan. Bila tak angkat tangan, sebagai ulama mengatakan doa dalam sembahyang tak disunatkan angkat tangan walaupun ketika membaca doa kunut. Dalam mazhab Maliki, mereka membaca doa kunut ini adalah sebelum daripada rukuk. Lepas imam baca Fatihah, baca surah, kemudian mereka akan baca doa kunut. Cuma berbeza, doa kunut mereka ni perlahan, dia tak baca kuat. Kemudian tak perlu angkat tangan. Tak perlu angkat tangan lepas daripada baca Fatihah surah, dia baca secara secara perlahan, Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait, sampai habis, kemudian dia rukuk, Allahu akbar. Kita selepas daripada rukuk dan disunatkan mengangkat tangan, tak disunatkan menyapu 2 tangan pada muka.
mengenai dengan sebahagian di kalangan ulama, ada yang menyatakan kena terbalikkan tapak tangan tau. Terbalikkan tapak tangan. Kalau kita pergi semayang di sebahagian kawasan-kawasan kampung, ada mereka buat, bukan sekadar makmum, imam pun akan buat macam tu lah. Dia baca Allahumma hdini fiman hadait, dia angkat tangan macam biasalah. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Kemudian sampai waqina bi rahmatika syarra ma qadait, dia akan terbalikkan tangan. Terbalikkan tangan. Waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Di kalangan ulama menyatakan, ada yang menyatakan batal semayang tu sebab dia macam bermain-main dalam solat. Tapi pendapat yang kuat taklah batal solat, sebab tak bergerak pun lebih daripada 3 kali pergerakan yang besar. Bukan dia main-main bergerak-gerak macam ni batal lah. Tapi dia bergerak sekali je, tidak membatalkan solat. Cuma kita menyatakan tak disunatkan untuk dia terbalikkan tapak tangan dia ketika kunut, ketika waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Cuma tak dinafikan. Sebenarnya di sana ada beberapa pandangan ulama yang menyatakan mengenai dengan terbalik tangan ni. Kalau kita lihat, ada yang menyatakan setiap kita nak menerima sesuatu, kita minta kepada Allah, Allahumma hdini fiman hadait. Kita minta kepada Allah adalah dengan cara kita tapak tangan. Sebab kita nak ambil sesuatu dengan tapak tangan lah kita ambil. Tapi bila kita nak menolak sesuatu, bila balak sedang menimpa kita, kita menolak sesuatu, kita tolak macam ni. Jadi sebab tu dia buat macam ni. Itu antara hikmah dia lah. Tapi itu sebahagian di kalangan ulama menyatakan seperti itu. Tetapi pendapat yang kuatnya adalah seperti biasa. Doa sampai habis, doa seperti biasa. Tak perlu terbalikkan tangan. Okey. Kemudian kita lihat mengenai dengan kunut ni lagi. Ulama berbeza pendapat dalam hadis yang begitu banyak. Kerana apa ulama berbeza, ada yang kunut, ada tak ada kunut? Kerana sahabat Nabi ni, ada yang mereka meriwayatkan apa yang mereka dengar, ada yang meriwayatkan apa yang mereka lihat. Sebahagian di kalangan mereka ada yang tidak dengar, ada yang tidak lihat. Kemudian dalam situasi Nabi semayang bukan satu versi, dia banyak versi. Sekejap Nabi buat macam ni, sekejap Nabi buat macam ni. Sebab itulah berlaku pelbagai pandangan di kalangan mazhab, di kalangan ulama-ulama fiqh. Sebahagian ulama Syafi'i menyatakan disunatkan mengangkat tangan dan menjarakkan antara jari jemari tangan lah. Sebab apa? Sebab untuk mengumpulkan 2 kelebihan, dapat pahala 2 kelebihan. Yang pertama, mendapat kelebihan melihat tapak tangan ketika berdoa. Kita doa, kita lihat tapak tangan. Kemudian yang keduanya, mendapat kelebihan melihat tempat sujud. Dapat 2 lah. Dapat kelebihan mengangkat tangan dan melihat tapak tangan dan melihat tempat sujud, sebab kita renggangkan jari jemari kita. Kunut ini dipanggil sebagai sunat ab'ad. Bukan sekadar kunut berdiri ketika kunut adalah sunat ab'ad juga. Kunut itu adalah sunat ab'ad, berdiri membaca doa kunut adalah sunat ab'ad. Okey. Siapa yang tinggal kunut, meninggalkan kunut, wa yalzam man tarakal qiyam tarkul kunut, sudah pasti siapa yang semayang duduk, dia tak akan bangun lah. Bila dia semayang duduk, dia uzur semayang duduk, bila kunut pun dia akan duduk juga. Dia akan duduk juga. Jadi adakah dia perlu sujud sahwi? Tak lah, sebab dia dalam keadaan uzur. Itulah kondisi dia, qiyam dia. Walaupun dia tak qiyam, dia duduk, sebab itulah kemampuan dia. Jadi dia tak perlu sujud sahwi. Okey. Kemudian dalam bacaan doa kunut ini, yang perlu kita tahu, doa kunut sekiranya kita buat selain daripada tempat dia, diserang sujud sahwi. Bukan kata doa kunut setiap sunat ab'ad. Tuan-tuan baca tahiyat bukan pada tempat dia, sujud sahwi. Tuan-tuan baca doa kunut
bukan rakaat terakhir, tapi rakaat second last. Rakaat mungkin kalau semayang subuh rakaat pertama dah baca doa kunut, tersilap, sujud sahwi. Disunatkan sujud sahwi. Sebab seseorang yang tersilap dalam membaca sunat ab'ad ini bukan pada tempat dia, adalah disunatkan sujud sahwi. Macam kita bangun daripada sujud, kita nak baca apa? Kita nak baca Al-Fatihah, tapi terbaca tahiyat, at-tahiyatul mubarak, terbaca. Jadi disunatkan sujud sahwi. Berjemaah kalau tersalah dalam jemaah tak boleh sujud sahwi. Apa maksud tersalah dalam jemaah? Semayang berjemaah, kalau kita tersalah, makmum tersalah, mungkin dia ada buat satu kesalahan yang menyebabkan kena sujud sahwi, maka dia tak perlu sujud sahwi. Tak perlu sujud sahwi sebab imam akan tanggung semua sekali. Berbeza dengan orang yang dah terputus dengan imam. Contohnya, dia ni bila sembahyang bersama dengan imam beri salam, dia pun beri salam dengan imam, sedangkan dia masbuk satu rakaat. Dia tengok orang sebelah dia bangun, kiri bangun, orang sebelah kanan pun bangun juga. Maknanya dia berada di tengah-tengah orang yang masbuk. Maknanya dia masbuk sekali lah, cuma dia terlupa. Dia ingat ke dia sembahyang daripada awal dengan imam. Dia tengok belah kiri dia pun masbuk, belah kanan pun masbuk, semua bakat berdiri, dia seorang tak berdiri, dia beri salam. Bila imam dah beri salam, dia pun beri salam. Bila dah beri salam ni, bila beri salam dengan sengaja adalah perkara membatalkan sembahyang. Perkara membatalkan sembahyang, tapi dia beri salam sebab tak sengaja. Dia ingat ke dah habis sembahyang, rupanya tak habis lagi. Bila tak sengaja, seseorang yang melakukan suatu perkara yang sengajanya batal, kalau dia buat tak sengaja, dia disunatkan sujud sahwi. Cuma dia mengikut imam, tapi imam dah terputus sebentar. Imam dah beri salam dah habis dah, tak ada kaitan dengan imam lagi dah. Kemudian baru dia beri salam. Bila dia beri salam, disunatkan di akhir sembahyang dia bangun tambah satu rakaat. Kalau dia masbuk satu rakaat, dia bangun, dia tambah satu rakaat, lepas tu dia beri sujud sahwi, yang beri salam. Sebab imam tidak tanggung lagi, dia tidak menanggung kesalahan makmum lagi, kerana dah terputus daripada imam. Berbeza dengan kita kalau kita sembahyang, ketika mana imam duduk tahiyat awal, kita baca Fatihah, tersilap, ataupun imam bangun baca Al-Fatihah, kita baca tahiyat awal, tak perlu sujud sahwi, sebab kita sembahyang berjemaah, imam tanggung semua sekali. Itu perbezaan dia lah. Okey? Sebab setiap kesalahan makmum, imam akan tanggung. Tapi kalau kesalahan imam, makmum tak akan tanggung. Makna kesalahan imam, makmum kena sujud sahwi. Imam tak baca doa kunut, imam terlupa doa kunut, terlupa sujud sahwi, makmum disunatkan sujud sahwi. Sebab tak ada siapa nak menanggung imam. Imam dia tanggung diri sendiri. Jadi makmum disunatkan sujud sahwi walaupun imam tak buat sujud sahwi. Okey. Kemudian kita lihat sikit mengenai dengan kunut ini. Bila sebut tentang kunut, disunatkan baca secara kuat lah. Kita panggil baca secara kuat. Okey, kunut ni untuk pengetahuan tuan-tuan, ada dua seperti yang saya beritahu tadi. Satu, kunut untuk solat subuh dan juga untuk solat witir pada malam ke-16 bulan puasa sehingga ke akhir. Satu lagi dipanggil sebagai kunut nazilah. Kunut nazilah ini adalah disyariatkan, kunut nazilah untuk semua sembahyang fardu 5 waktu. Baru ni ada kuliah satu tempat surau, saya jadi imam isyak. Saya pun tak tahu, lepas sembahyang jadi imam isyak, imam dia bagi tahu solat sunat hajat untuk rakyat Palestin dan juga baca kunut sekali. Kunut apa? Kunut nazilah. Masalahnya sembahyang kunut nazilah ini adalah untuk sembahyang fardu. Untuk sembahyang fardu, sebab dia suruh buat, saya buat dah kah? Dia kata jawi suruh.
Tak tahu betul ke tak? Sama ada Jawi suruh semayang hajat saja, ataupun mungkin Jawi suruh semayang hajat je kot. Tapi tak tahulah. Dia bagi tahu, dia kata saya Jawi suruh. Jadi saya pun buatlah. Cuma masalahnya disyariatkan kunut nazilah ni untuk semua semayang fardu. 5 waktu. Bila sebut tentang semayang fardu, tak termasuk semayang sunat. Semayang sunat tidak termasuk. Semayang sunat ini tidak disunatkan untuk membaca kunut nazilah. Semayang sunat, sama ada solat sunat yang disunatkan berjemaah ataupun tak disunatkan berjemaah, sama je. Dia hanya khusus untuk semayang fardu. Tapi kalau seseorang tu buat juga, maka hukumnya tidak makruh. Tidak makruh sekiranya ada musibah yang menimpa orang Islam. Bila ada musibah yang menimpa orang Islam, dia buat kunut pada semayang sunat, maka hukumnya adalah tidak makruh. Tapi kalau dia buat kunut nazilah pada semayang sunat, sedangkan tak ada apa-apa musibah menimpa orang Islam, maka hukumnya adalah makruh. Boleh faham? Adapun semayang fardu itu disunatkan. 5 waktu adalah disunatkan. Cara bacaan dia sama. Cara bacaan dia sama. Angkat tangan tak disunatkan menyapu muka, kemudian disunatkan bacaan kuat bagi imam, baca lepas rakaat yang terakhir, kemudian disunatkan angkat tangan, dan juga disunatkan bagi makmum amin. Baru ni saya semayang Jumaat, ada satu imam tu, dia baca doa kunut seperti biasalah. Bila sebut tentang doa kunut nazilah ni, dia ambil daripada doa kunut semayang subuh juga. Cuma dia ada penambahan sikit lah. Penambahan lah doa untuk umat Islam yang ditimpa musibah. Tambah sikit lah. Cuma dia baca doa kunut ni semayang Jumaat, dia baca doa kunut kuat. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kemudian dia diam, dibaca perlahan sampai habis. Kemudian dia baca Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Dia baca kuat pula. Jadi makna kuat, perlahan kuat. Sepatutnya doa kunut ni kuat semualah. Dia tak ada terutamanya pada kunut ni, kunut nazilah ni adalah disunatkan kuat. Kalau kunut subuh tu memang tak dinafikan, ada pandangan di kalangan ulama yang perlu perlahan. Tapi untuk kunut nazilah ni kuat. Untuk kunut subuh pun sebenarnya kuat juga, semua sama. Kunut yang kita baca untuk 5 waktu bila umat Islam ditimpa musibah, bacaannya adalah bacaan kuat, walaupun pada sembahyang yang perlahan. Sembahyang zuhur rakaat yang keempat baca kuat juga doa kunut, sama macam sembahyang subuh, hukumnya sama. Tidak ada perbezaan antara kunut subuh dengan kunut bukan subuh. Mana kunut nazilah. Kunut nazilah, kunut subuh tidak ada perbezaan. Hukumnya disunatkan kuat. Walaupun pada sembahyang fardu tunai ataupun qada, tunai ataupun qada tetap disunatkan imam baca kuat. Makmum tak perlu kuat. Makmum apa yang perlu, dia perlu aminkan saja. Aminkan apa? Bacaan imam, doa kunut imam. Bagi makmum yang tak mendengar kunut imam, mikrofon rosak ataupun suara imam perlahan, dia tak dengar, ataupun imam dia tak hafal doa kunutnya Allahumma hdina tu, dia hafal kunut Allahumma hdini je. Jadi sampai Allahumma hdina fi man hadait wa afina tu dia tak tahu nak ubah. Dia tahu Allahumma hdini wa afini, semua tu dia tahu. Jadi imam baca perlahan.
Bila baca perlahan, makmum yang tak dengar suara imam disunatkan makmum baca doa kunut. Makmum yang tak mendengar suara imam disunatkan membaca doa kunut bersama dengan imam. Maknanya dia baca secara perlahan lah. Dia tak perlu amin sebab dia tak dengar. Bagi makmum yang dengar, dia amin yang kuat, jangan amin yang sederhana lah. Bukan perlahan sangat, bukan kuat sangat, yang sederhana. Itu yang dengar bacaan imam, kunut imam dia. Untuk selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, bagi makmum dia ada 3 pilihan tau sebenarnya. Sama ada dia nak selawat, dia nak aminkan pun boleh, dia nak selawat sekali pun boleh. Ada ulama kata kumpulkan dua-dua sekali, dia amin kemudian dia selawat sekali, ataupun dia selawat bersama dengan imam sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, kemudian dia amin dua-dua sekali. Itu juga disunatkan. Tapi pendapat yang kuatnya cukup dengan amin pun tak apa dah. Amin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Imam kata, makmum kata amin. Cuma dimakruhkan bagi makmum ini, bagi imam ini, dia khususkan doa untuk diri dia sendiri je. Dia baca doa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Itu makruh. Sebab apa? Sebab Nabi larang doa untuk diri dia, tak nak doa untuk semua. Sama juga doa lepas sembahyang, Allahumma ighfir lana, dia Allahumma ighfirli. Itu semua makruh. Nabi larang. Kalau nak doa ramai-ramai, nak bagi semua dengar, semua amin, doa untuk semua. Gunakan kata ganti nama yang betul lah, jangan salah. Okey. Sebenarnya dalam masalah membaca doa kunut ini, dia untuk sembahyang sunat. Sembahyang sunat, dia hukumnya sebenarnya sama seperti mana hukum seseorang solat hajat lah. Solat hajat ini tidak, solat hajat secara berjemaah, solat hajat secara berjemaah ni tidak makruh dan tidak disunatkan. Baca kunut apa? Kunut nazilah ketika mana semayang sunat, ketika mana umat Islam ditimpa musibah, hukumnya bukanlah sunat dan bukanlah makruh. Jadi maknanya harus saja. Kalau tak ada sebab tiba-tiba buat kunut semayang sunat, itu yang makruh. Dia macam semayang hajat, sama je. Dia tidak, kita panggil apa, tidak sunat dan tidak makruh. Kemudian sembahyang kunut nazilah ni, yang perlu kita tahu, kunut nazilah ini sama ada umat Islam ditimpa musibah ataupun seseorang ditimpa musibah, tapi seseorang itu kemanfaatannya umum. Mungkin dia ni banyak memberi manfaat kepada orang Islam, sebab dia telah ditawan atau dipenjarakan, maka terhalang umat untuk dapat manfaat daripada dia. Itu juga disunatkan kunut nazilah. Walaupun seorang, ataupun seorang ni dia kena bunuh, tapi dia banyak memberi manfaat kepada umat, jadi itu juga disunatkan membaca kunut. Bukanlah maksudnya semata-mata berlaku peperangan, penindasan, barulah baca kunut ni, bukan. Bukan semata-mata itu. Kalau seseorang ditimpa musibah pun tapi manfaat dia umum, maka itu juga disunatkan membaca kunut nazilah. Dan kunut ini dia gabungan antara doa dan juga pujian. Doa dan juga pujian. Cuma lafaz yang afdal adalah lafaz yang kita sebutkan tadi, iaitu apa dia? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Riwayat daripada Hasan bin iaitu cucu kepada Nabi SAW. Kalau kita baca ayat Quran di akhir surah Al-Baqarah, baca doa akhir surah Baqarah menggantikan doa kunut, boleh juga, tak ada masalah, boleh. Cuma bila membaca ayat Quran ni, dia akan jadi satu perkara yang lain. Sebab apa? Membaca ayat Quran selain daripada qiyam adalah hukumnya makruh. Membaca ayat Quran selain daripada qiyam, walaupun baca doa kunut tu qiyam juga,
Tapi dia bukan dipanggil qiyam. Itu ketika mana kita panggil ketika selepas daripada rukuk tak dipanggil qiyam. Qiyam ni sebelum rukuk. Lepas rukuk tak panggil qiyam. Jadi hukumnya makruh membaca ayat Quran pada ketika itu. Sekiranya mengandungi doa, kan kita baca akhir surah Al-Baqarah tu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Itu semua doa. Tapi doa tersebut adakah boleh menggantikan doa kunut? Ataupun kita baca Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sekiranya dia niatkan doa sahaja, itu okeylah. Kalau dia tak niat doa, dia baca saja selepas daripada bangun rukuk, Rabbana lakal hamdu, dia baca je tapi tak niat doa kunut, maka pada ketika itu hukumnya makruh. Kerana mendatangkan bacaan ayat Quran bukan pada tempatnya, pada qiyam. Dan bacaan yang paling pendek, yang ringkas doa kunut adalah doa dan juga pujian. Allahumma ghfirli ya ghafur. Allahumma ghfirli adalah doa, wahai Allah ampunkan dosaku, ya ghafur, wahai zat yang maha pengampun, itu adalah pujian. Ataupun Allahumma arhamni ya rahim, Allahumma arhamni, doa, wahai Allah kasihanilah aku, ya rahim, yang maha pengasih. Itu doa kunut yang paling ringkas. Doa kunut yang afdal yang saya sebutkan tadilah, Allahumma hdini sampai ke akhir. Kemudian doa kunut yang kedua seperti mana yang diajarkan oleh Sayyidina Umar tadi, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik, sampai ke akhir. Okey? Ada apa-apa soalan? Ustaz, bulan puasa untuk Ramadan kunut di Mekah ringan. Dia baca pada awal. Panjang. 10 minit biasa tu. Sebenarnya masa dia malam 27. 10 minit dia tak tahan. Maksudnya badan tu duduk pun boleh tak mengganggu, tak bercacat dengan solat. Kalau duduk pun boleh, tak ada masalah. Dia tengok banyak juga cuma yang dia duduk je tak tahan. Tapi sebenarnya doa yang paling baik doa ketika dalam sembahyang lah. Ketika sujud, ketika selepas daripada bacaan tahiyat akhir sebelum beri salam, ketika sujud, sebab Nabi kata aqrabu, Nabi kata apa? Nabi kata aqrabul abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat paling dekat hamba dengan Allah Taala ketika sujud. Perbanyakkan doa. Cuma doa dalam bahasa Arab lah. Kemudian baca apa? Kunut. Itu antara doa-doa dalam sembahyang. Doa-doa tu yang terbaik lah. Doa dalam sembahyang. Walaupun tak dinafikan, ada hadis nyatakan doa yang afdal tidak akan ditolak dua doa. Doa ketika tengah malam, doa selepas sembahyang fardu. Ada juga hadisnya. Ada apa-apa soalan? Apa dia? Walaupun dia tak buat kunut waktu subuh hari kasih lah, subuh kan. Jadi satu saat itu kita baca Allah maghfirli 3 kali cukup kan? Tak, dia mesti kena dua. Ya, dia kena dua. Dia tak dua tu maksudnya doa dan pujian. Allah maghfirli ya ghafur. Oh, kena dua ya. Dua, satu doa, satu pujian. Kalau Allah marhamni ya rahim. Rahim tu mana apa? Mana pujian kepada Allah. Satu doa, satu pujian. Jadi sekarang tak angkat tangan tak kan? Angkat tangan. Tak ada tangan. Angkat. Apa angkat tangan baca doa? Angkat tangan. Dalam mazhab Maliki tak angkat tangan. Tapi dalam mazhab Maliki doa dia baca doa juga lepas sembahyang subuh. Tapi lepas daripada sebelum rukuk, lepas baca surah. Tapi dia tak angkat tangan lah. Dan amal dia balik. Hanafi. Tapi dia buat sebelum rukuk. Yang kalau rukuk ya. Jadi waktu tu kita nak buat apa? Kadang-kadang kata kita semayang
Kita diam lah. Kita diam. Kita perlu tak angkat tangan tu? Tak, memang angkat tangan sebab dia ketika qiyam. Ya. Ketika qiyam dia angkat tangan. Masa dia buat baca doa kunut tu, dia buat macam ni. Ha. Kalau kita apa tindakan kita ikut makmum dengan dia, kita tak payah buat apa lah. Kita diam je. Diam je. Sebab imam akan baca slow. Makmum akan baca slow juga. Cuma doa kunut ni sebenarnya doa kunut disunatkan baca kuat. Itu pendapat yang kuat lah daripada awal sampai akhir. Cuma sebahagian di kalangan kita ni bila sebut tentang doa kunut baca kuat. Apa yang masyarakat kita kata baca kunut kuat. Jadi dia baca kunut saja. Kunut tu sampai Allahumma hdina fiman hadait sampai waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu dipanggil sebagai doa lah. Lepas daripada itu dipanggil sebagai pujian. Jadi sebab tu dibaca perlahan. Sebenarnya bukan doa kunut tu, bukan doa kunut tu yang kuat. Doa kunut daripada awal sampai akhir termasuk pujian-pujian sekali kuat. Cuma orang Melayu kita, dia kata dekat dalam kitab-kitab sebut doa kunut saja yang kuat. Jadi doa kunut maknanya Allahumma hdina sampai waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Situ adalah doa kunut. Itu yang dia kuat. Lepas tu imam sampai lepas tu dia slow. Sebenarnya disunatkan kuat sampai habis. Kunut subuh pun sama, kunut witir pun sama, kunut semayang 5 waktu pun sama. Kalau macam macam dekat majlis biasa bulan puasa malam terakhir tarawih itu witir itu doa kunut sekali dengan doa kata Quran itu juga dalil itu. Biasanya majlis yang biasanya bukan malam 23 dia akan buat malam terakhir. Malam yang terakhir. Malam terakhir tarawih. Dia akan doa kata Quran dalam kunut dia. Itu kira jenis lalu. Dia dalam mazhab Syafi'i kita selepas daripada rukuk ni kita tak boleh terlampau lama sangat sebenarnya. Terlampau lama. Sebab ada di kalangan ulama yang menyatakan boleh membatalkan solat lah. Tapi pendapat tu bukanlah pendapat kuat. Sebenarnya boleh je kita nak baca doa khatam Quran. Ketika baca doa kunut tu boleh je kita nak baca khatam Quran. Tidak jadi masalah. Boleh kita nak baca bacaan Quran. Doa khatam Quran. Tapi selalu orang baca lepas semayang. Apa dia? Imam baca doa kunut supaya ialah sampai dia ada tambah tu kan. Jadi saya pun doa sendiri tu boleh. Doa sendiri bahasa Melayu, bahasa Arab? Bahasa Melayu kerana ada hati, kadang-kadang itulah. Doa kalau bahasa Melayu ni kita kena niat dalam hati je. Niat. Kalau kita lafazkan batal semayang. Lafaz batal semayang. Saya tak sebut orang. Tapi kalau semayang dia kena sebut ya Allah tu kira batal tak? Tak. Dan semayang tapi saya cakap bahasa Melayu tu ya Allah dia macam Ya Allah. Itu dalam bahasa Arab tau. ya Allah. Oh mana tak batal semayang kan? Tak. Dia boleh tambah Ustaz. Imam tengah baca doa saya tak faham yang boleh baca yang saya tahu. Baca doa kunut ke doa lepas semayang? Masa tu Imam tengah baca lagi. Saya apa yang baca? Saya berdoa sendiri ada hati. Tak, imam ketika baca doa kunut, makmum ada 3 pilihan tau. Sama ada pilihan pertama ni makmum diam je. Dia diam je. Pilihan yang kedua dia kata bala. Bala tu makna ya. Pilihan yang ketiga dia baca doa sekali dengan imam. Ini semua pada pujian tau, pada pujian bermula daripada fa innaka taqdi. Ada pun bacaan daripada awal imam Allahumma hdina fiman hadait, disunatkan makmum menyebut perkataan amin. Amin amin amin. Walaupun kita tak tahu makna pun disunatkan menyebut amin.
sampai imam baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Waktu tu kita tak perlu amin dah. Sebab itu bukan doa, itu pujian. Bila pujian kita tak perlu amin. Makna amin ni makna mustajabkan doa. Mustajabkan doa kami. Jadi bila pujian dia tak perlu kita sebut amin. Sama ada kita sebut bala, ya, bala tu makna ya. Ataupun kita diam, ataupun kita baca sekali dengan imam. Imam baca fa innaka taqdi, kita mengikut sekali fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai habis. Ada beberapa pilihan lah. Tapi yang pentingnya makmum, imam baca doa, kalau tak tahu makna pun amin je. Kalau ketika baca doa kunut lah, doa lepas sembahyang pun kadang kita tak tahu makna pun, kita amin je. Tapi makna tu makna yang baik lah. Mesti imam baca doa makna yang baik. Kunut pada witir hari biasa makruh. Kunut pada witir hari biasa makruh. Tak salah saya dalam mazhab Hanafi je ada witir kunut. Dalam mazhab kita malam ke-16 bulan puasa sampai akhir, itu yang disunatkan. Selain daripada tu, kalau kita buat pada awal puasa, hukumnya makruh. Melainkan kalau imam buat. Kalau imam buat, kita ikut je lah. Tapi sebab kadang-kadang imam mazhab lain, kalau dia bermazhab Syafi'i, hukumnya makruh. Sebab melaksanakan ibadat sunat yang tak kena pada mazhab dia, pada mazhab dia sendiri. Bila sebut makruh, disunatkan di sujud sahwi. Sebab dia buat doa kunut letak bukan pada tempat dia, kena sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Setiap sunat yang berat lah, baca tahiyat awal ke ataupun baca doa kunut ke, bukan pada tempat dia, disunatkan sujud sahwi. Okey, semoga Allah Ta'ala beri kefahaman pada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.